selamat datang ke channel Azim Legacy. Sebelum kita bermula, jangan lupa untuk klik butang like, subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi terkini. Okey, sekarang saya baru lepas dapat baju daripada supplier dan saya nak hantar baju ni kepada supplier yang satu lagi untuk dibuat sulam, okey, sulaman. Dan jadi hari ni saya nak share dengan anda satu tips ataupun sikit sebanyak cara perkongsian bagaimana untuk kita mulakan bisnes t-shirt hanya sebagai ejen. Okey, tak perlu ada kedai dan tak perlu ada mesin. Okey, jom kita tonton video ini. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam channel Azim Legacy. Okey, seperti yang anda lihat pada video sebelum ni tadi, okey, saya baru dapat baju daripada pihak supplier, yang mana baju tersebut saya dalam proses nak hantar kepada supplier yang satu lagi untuk dibuat sulam. Okey, baju tu belum siap. Okey, baju tu baru lepas dijahit, okey, daripada supplier yang jahit lah. Okey, lepas ni saya nak hantar dia kepada supplier untuk sulaman pula. Okey, jadi dah terlanjur macam tu, saya nak kongsi sedikit lah dengan anda macam mana anda boleh mulakan bisnes t-shirt printing ni tanpa perlukan modal yang besar, tanpa perlukan kedai, tanpa perlukan alatan dan tanpa perlukan apa-apa mesin lah. Okay, dan senang kata anda tak perlu buat kerja-kerja production lagi. Okay, anda hanya perlu jadi orang tengah, iaitu jadi agent ataupun kita panggil runner. Okay, dan anda hanya ambil untung di atas angin. Okay, tapi macam mana kita nak mulakan dengan langkah-langkah yang betul lah. Okay, jadi saya nak cerita sikit saya punya pengalaman. Okay, kalau anda ada tonton video saya yang sebelum-sebelum ni, saya ada kongsi yang bisnes saya tutup sebab COVID. Okay, yang mana maksud saya tutup production, tapi saya masih ambil job-job secara sub. Okay, saya hanya jadi orang tengah saja. Jadi saya dah tak buat kerja-kerja printing sendiri. Okay, disebabkan banyaklah kita nak jimatkan kos dan sebagainya, dan lebih selamat jugalah untuk anda mulakan dengan cara sebegini, jadi ejen macam ni, daripada anda terus mula laburkan duit yang besar untuk mulakan kedai, membuka kedai, memulakan production dan sebagainya. Jadi ini adalah cara yang selamat, iaitu bermula dengan menjadi ejen. Dulu saya bermula sebagai ejen, lepas tu saya buka production beberapa tahun, dan sekarang ni buat masa sementara ni saya jadi ejen balik. Okey, sebab kita nak cut cost dan sebagainya. Maka itulah dia yang saya buat sekarang. Okey, sedikit tips lah bagaimana anda nak mulakan kalau anda yang tak ada pengalaman. Okey, anda boleh bermula dengan menjadi ejen. Langkah pertama yang perlu anda lakukan adalah anda perlu cari supplier. Okey, kalau boleh anda cari supplier yang berhampiran dengan tempat-tempat anda. Okey, supaya mudah untuk anda rujuk kepada mereka tentang deadline, tentang progress baju, kalau ada sebarang perubahan dan sebagainya, mudah untuk anda update dengan mereka. Okay, tapi kalau tak ada, anda boleh cari juga supplier yang jauh-jauh, tapi pastikan supplier itu supplier yang dipercayai. Okay, sebab kita akan bayar deposit kepada mereka dan kita tak nampak mereka buat kerja macam mana. Jadi anda perlu dapatkan detail-detail yang lengkap lah tentang syarikat mereka, di mana mereka beroperasi dan sebagainya, untuk mengelakkan sebarang kes-kes penipuan, okay, kes scammer dan sebagainya lah. Okay, jadi yang pertama anda perlu cari supplier. Okey, supplier yang boleh bagi harga yang murah, berpatutan untuk ejen, okey, bukan untuk end user. Okey, untuk ejen, sebab anda nak jadi ejen sekarang. Okey, jadi anda perlu deal dengan mereka tentang harga, tentang kuantiti yang tertentu, berapa best price yang mereka boleh bagi kalau anda jadi ejen. Okey, jadi untuk permulaan biasanya mereka tak adalah bagi harga yang mungkin terlalu rendah atau terlalu best price kata orang kan, sebab anda baru first time. Tapi bila dah lama-lama anda dah banyak buat tempahan, banyak bawa order masuk, mereka akan bagi harga yang lebih baik lah kepada anda. Okey, mungkin akan lebih kurang dan sebagainya. Okey, jadi supplier yang perlu anda cari ni, anda perlu cari beberapa lah. Okey, untuk selamat, supaya anda tak bergantung kepada satu supplier saja. Supplier ni kalau boleh anda cari beberapa supplier yang berbeza. Maksudnya dari segi t-shirt ni kita ada banyak. Okey, ada untuk supplier untuk bahan-bahan cetakan, supplier untuk kain, supplier untuk jahit, okey, supplier untuk buat printing steel screen saja atau heat press saja, stiker dan sebagainya. Jadi anda kalau boleh anda carilah beberapa supplier yang berbeza untuk mendapatkan harga yang terbaik dan juga untuk mendapatkan kualiti yang terbaik. Okey, supaya anda boleh bandingkan, dan jika salah satu supplier tersebut ada masalah dan tak boleh ambil job anda dan sebagainya, anda boleh
sub kepada supplier yang lain-lain. Okey, jadi anda ada beberapa pilihan di situ. Dapatkan supplier yang terbaik pada harga yang terbaik yang anda boleh buat untung. Okey, tapi anda janganlah terlalu menekan supplier. Okey, takut nanti supplier tak nak berurusan dengan anda pula. Okey, sebab anda terlalu push mereka, jadi nanti untuk masa akan datang susah untuk anda berurusan. Anda ambil dulu, kalau anda rasa boleh buat untung harga tu, okey, go on. Okey, boleh proceed dan hantar job kepada mereka. Okey, selepas tu nanti bila dah lama-lama anda dah makin baik dengan mereka, barulah anda boleh nego-nego sikitlah harga tersebut. Jadi untuk kita mulakan bisnes secara sebagai ejen ni, anda hanya perlu buat anda tak perlukan kedai, anda perlu jadi runner. Okey, kalau kita nak deal dengan customer, biasanya contoh macam saya memang dah ada regular customer. Okey, regular customer yang saya dah pernah deal sebelum-sebelum ni, semasa saya ada kedai dulu. Jadi walaupun saya cakap saya dah buat secara online ataupun buat dekat rumah, okey, dan mereka masih percaya dekat saya lah. Jadi mereka tetap hantar job kat saya walaupun tahu saya dah buat kat rumah. Jadi tak ada masalah kat situ. Tapi kalau anda yang mungkin belum ada customer dan sebagainya, okay, anda boleh, contoh anda bekerja ataupun anda ada kawan-kawan di sekitar, contoh ada terlibat dengan apa-apa persatuan, anda boleh ambil job. Okay, anda boleh cadangkan tepahan-tepahan t-shirt daripada rakan-rakan persatuan anda. Anda beritahu lah, okay, aku ada buat job, aku ada buat baju, kalau nak buat roja lah kan. Biasanya kawan-kawan ni ataupun orang-orang geng-geng yang rapat-rapat dengan kita atau dah kenal kita, mereka tak kisah pun kita ada kedai ke tak ada kedai ke, tapi kita cakap kita boleh buat, kita ada experience, okay, dan mereka percaya je. Okay, macam dekat college dulu kan, dekat universiti, biasa kawan budak-budak kelas je datang dia orang runner bilik ke bilik, ambil job, siapa nak buat tak baju ni, nak buat tak baju ni kan, dia tunjuk contoh gambar, ramai je yang order kan. Jadi tak ada masalah kat situ. Anda boleh cari pelanggan-pelanggan yang macam tu ataupun rakan-rakan kerja anda ke, anda beritahu, nak buat t-shirt tak? Okey, aku boleh buat, aku ada saudara ke, ada kawan ke yang boleh buat printing ni, aku boleh dapat harga baik. Tu supplier anda lah, tu anda dengan supplier lah, anda cuma ambil order je daripada mereka. Okey, daripada situ pun anda dah boleh mula start bisnes t-shirt printing sebagai ejen. Okey, tak perlu ada kedai, tak perlu ada mesin, dan tak perlu anda nak menghabiskan masa dan tenaga untuk mencetak t-shirt sendiri. Satu lagi cara, kalau anda nak buat t-shirt printing sebagai ejen, anda boleh juga deal dengan, kalau ada kawan lagi baik, okey, lagi baik, mungkin anda cari kawan, siapa-siapa yang kawan yang ada buat bisnes t-shirt printing yang ada production sendiri. Okey, ada mesin ataupun ada table untuk assist screen, mereka cetak sendiri t-shirt tu. Okey, dan ataupun mereka jahit sendiri. Dia anda bekerjasama dengan mereka. Okey, katakan anda, contoh kalau anda first time tak ada pelanggan lagi, anda deal dengan pelanggan, dapatkan job, cari job, buat marketing di Facebook ke, promosi kat grup WhatsApp ke, mana-mana kan. Okey, anda dapatkan job, lepas tu anda deal lah dengan supplier tu. Biasanya kadang-kadang kalau pelanggan kali pertama ni, dia akan tanya kedai. Mungkin tak semua, tapi kebanyakannya akan tanya. Okey, jadi kalau tentang deal dengan kedai tu, anda boleh pakatlah dengan kawan anda yang buat production tadi, ataupun kalau anda tak ada kawan pun, anda deal dengan supplier dan buat kawan dengan supplier tu. Okey, supaya kalau ada pelanggan nak datang, kalau pelanggan tanya kedai, anda boleh berbincang dengan mereka, so datang je dekat kedai supplier anda tu. Tapi anda yang datang lah, anda yang entertain pelanggan dekat kedai supplier anda tu. Okey, jadi kalau apa-apa pun pelanggan akan datang dan akan kontak anda, tapi anda yang akan ambil job tu dah hantar pada supplier. Okey, faham tak? Okey, jadi maksudnya umpama macam kedai tu kedai anda lah, contohnya macam tu lah. Okey, tapi anda apa-apa job yang masuk daripada pelanggan tu, anda dah pegang pelanggan tu. Okey, jadi apa-apa order yang pelanggan tu nak buat, dia akan melalui anda dulu, walaupun anda pergi deal dekat kedai supplier tu tadi. Okey, jadi itu antara caranya lah, anda boleh bekerjasama supaya walaupun kita tak ada kedai, tapi kita JV, joint venture dengan supplier kita tu, supaya pelanggan boleh datang dan pelanggan boleh lihat kita ada kedai. Okey, walaupun tu bukan kedai kita bukan tipu dia, kita tak cakap kita ni kedai saya, tak cakap macam tu. Okey, kita cakap je kita jumpa dekat sini. Okey, kita boleh deal kat sini dekat tempat ini, saya punya supplier lah, saya JV ni, saya buat marketing. Okey, dia orang buat production. Okey, jadi apa-apa anda cik ataupun puan boleh, atau abang ke, boleh berurusan dengan saya lah. Okey, dan saya akan uruskan abang punya order. Dia macam tu. Okey, dan setiap kali customer tu nak order baju, anda kena datang lah dekat kedai supplier tadi tu kan. Okey, supaya anda boleh deal dekat situ. Okey,
Okay, itu kalau yang customer yang mungkin cerewet lah, nak ada kedai juga kan, nak bagi dia yakin dan sebagainya. Kalau tak, anda tak perlu semua. Anda cuma buatkan satu anda punya page, okay, ataupun anda punya presence ada di online, di website, di blog, Facebook dan sebagainya. Anda buatkan satu cantik-cantik macam satu company lah, atau contoh macam t-shirt printing online, ataupun t-shirt printing for you ke kan. Biasa orang buat macam tu kan, kedai online, kedai t-shirt online. Okay, jadi anda buatkan cantik-cantik kat situ, design cantik-cantik, letakkan apakah bahan-bahan yang anda terima, okay, apakah jenis-jenis t-shirt yang anda ada. Anda ambil gambar, anda bincang dengan supplier lah. Biasanya supplier akan bagi anda katalog dan anda ambil gambar lah, ambil gambar daripada katalog tersebut, ataupun bincang dengan supplier, minta izin dia untuk kita ambil gambar baju-baju yang diorang tengah buat dekat kilang tu, supaya kita boleh letakkan sebagai promosi dekat kita punya website. Okay, jadi biasanya supplier akan supplier akan support kita sebab kita nak promote dia juga kan. Okay, dan kita nak hantar job dekat dia juga, jadi insyaAllah dia akan sokong juga. Jadi melalui cara macam tu lah, anda letakkan di story Facebook, buat page. Kalau anda ada bajet, boleh buat iklan yang berbayar dekat Facebook. Jadi bila job-job masuk, anda perlu sub saya dekat supplier, anda deal dengan customer dalam WhatsApp, call ke dan sebagainya. Bila job dah confirm, kalau perlu anda pergi jumpa dengan mereka. Okay, kalau boleh deal dengan WhatsApp, confirm deposit semua melalui WhatsApp, lagi baguslah. Anda tak perlu nak keluar jumpa dengan customer semuanya. Okay, sebab COVID ni pun banyak orang duduk rumah je kan. Okay, jadi tabiat orang membeli belah dekat online tu dah semakin baik. Okay, jadi dia punya proses jualan tu insya-Allah lebih mudah lah, tak sesusah sebelum ni, seperti sebelum ni. Okay, jadi itulah antara cara-cara yang boleh anda guna untuk memulakan bisnes t-shirt printing sebagai ejen. Okay, tanpa perlu kedai dan tanpa perlu production mesin dan sebagainya. Okay, ini adalah langkah awal lah untuk anda bermula. Lepas ni kalau anda dah rasa makin stabil, job dah boleh dapat makin banyak, okay, anda bolehlah mula sikit-sikit dapatkan modal untuk sewa kedai dan seumpamanya. Okay, jadi itu saja pengkongsian saya untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Saya akan share tips-tips ataupun perkara-perkara lain lagi lah untuk anda bermula dalam bisnes t-shirt printing ini. Jadi jaga diri dan jangan lupa jaga penjarakan sosial. Okay, kita jaga kita dan kita jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum.